Sebab kemiskinan di Sabah ini, sejak umur saya 10 tahun saya sudah dengar bahwa Sabah negeri termiskin. Saya pun bertanya-tanya, kenapa jadi begini? Apa yang menyebabkan rakyat Sabah, negeri Sabah ini makin hari makin miskin? Jadi budget yang dibentang ini, kalau saya melihat bahwa untuk budget pembangunan, kalau boleh saya meminta tolong rekodkan, bagilah Sabah 10% daripada keseluruhan budget yang dibentangkan. Yang lalu pun 5 bilion. Tahun ini pun, tahun depan pun 5 bilion. Dan pelaksanaannya amat perlahan. Jadi ini perkara amat membimbangkan rakyat Sabah. Justru itu kita meminta supaya kerajaan melihat secara terperinci, yaitu membangun antara wilayah Semenanjung, wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Sabah dan Sarawak ini apabila kita gabungkan peta dia, map dia, tenggelam ini jajaran di keseluruhan Semenanjung Tanah Melayu ini. Bayangkan bagaimana keluasan dia begitu besar, tetapi peruntukan dia hampir sama dengan negeri-negeri yang lain. Demikian juga dengan peruntukan wakil-wakil rakyat. Di Perlis pun sama, Melaka pun sama, di wilayah pun sama, Kinabatangan pun sama. Lenggong lain sikit. Dia mungkin lebih besar peruntukan dia daripada parlemen-parlemen yang lain. Jadi ini yang melibatkan kita, ada kerisauan. Seharusnya peruntukan wakil rakyat itu dinilai daripada keluasan dan keperluan mengikut kawasan. Dan saya juga telah meminta Kementerian Luar Bandar supaya menyimpan data-data bank untuk maklumat setiap parlimen, apa peruntukan, apa projek yang telah dilaksanakan, yang sedang berjalan dan apa yang diperlukan. Tetapi sampai hari ini saya tidak nampak. Ianya dilaksanakan, dibuat secara berterusan oleh kementerian. Dan ini amat membimbangkan saya sebab perkara ini sebetulnya yang tertua. Kita ini merdeka sudah lebih kurang 61 tahun. Tetapi kita punya pendekatan, kita punya sistem, kita punya penyampaian masih di tahap yang saya pun tidak tahulah. Tidak ada perubahan. Jadi kalau tidak ada perubahan, akhirnya negara kita ini akan berhadapan dengan risiko-risiko yang berkemungkinan yang boleh negatif. Seharusnya kita sudah mempelajari daripada awal. Kita tahu bagaimana untuk mengurus negeri-negeri di Malaysia ini, bagaimana keperluan dia, bagaimana masalah yang dihadapi. Jadi perundingan antara kerajaan persekutuan dan negeri perlu dilaksanakan secara lebih kerap, lebih detail. Kalau boleh saya sudah minta dulu, mohonlah peruntukan untuk Sabah ini, berikan kami keuangan itu biar negeri Sabah melaksanakan. Dan kita akan lapor apa juga pelaksanaannya kepada kerajaan persekutuan. Tetapi kalau kita diberi peruntukan, tetapi diurus juga oleh persekutuan, akhirnya Sabah ini untuk bertua memang saya tidak nampak akan menjadi sebuah negeri yang maju dan makmur. Seperti Selangor, seperti Pulau Pinang dan sebagainya. Sedangkan Sabah ini berpotensi untuk dibangunkan sekiranya kita betul-betul inginkan pembangunan. Demikian juga dengan bantuan-bantuan secara one-off ataupun kepada mereka-mereka B40, mereka-mereka yang tidak berkemampuan. Saya melihat apabila Kerajaan Barisan Nasional kalah, semua sistem diubah. Sistem ubah tidak apa. Kalau jadi negatif, daripada negatif pergi positif, itu saya setuju. Tetapi yang malangnya, perubahan itu daripada positif kepada lebih negatif. Negara kita mengalami kerugian dan hampir-hampir menanggung hutang berbilion-bilion disebabkan kelalaian kerajaan mengurus ekonomi
dan mengurus pelabur-pelabur yang ingin datang ke negara kita. Ini juga satu masalah. Dulu waktu Barisan Nasional, perumahan-perumahan untuk orang miskin di Parlimen adalah satu Parlimen sampai 150 buah rumah. Tetapi apabila kerajaan bertukar, sudah menjadi kosong. Sipar, tidak ada. Baru lepas kerajaan berganti, dapatlah 15 buah rumah pula satu Parlimen. 15 buah rumah yang memohon 4-5 ribu orang. Macam mana mau mengagih itu Pertua? Ini saya kata bagus lagi tidak ada daripada agihan-agihan yang sebegini. Jadi seharusnya kerajaan melihat bagaimana merancang. Kita punya janji ini macam-macam. Memberi rumah kepada orang yang tidak mampu. Memberi rumah kepada orang yang boleh memiliki rumah mampu milik. Tapi semua ini retorik sia semata-mata. Tidak ada yang menjadi realiti. Tidak ada yang menjadi orang kata boleh dibanggakan oleh rakyat. Sebab itu saya kata kerajaan ini perlu stabil. Apabila kerajaan stabil, ekonomi makmur, rakyat pun turut mendapat limpahan ekonomi yang makmur itu. Ya, kestabilan demi kemakmuran. Tetapi apabila tidak ada kestabilan, makmurnya pun tidak ada sudah. Jadi sebab itu rakyat harus melihat perkara ini secara lebih bijaksana, secara positif untuk memastikan bahawa mana-mana kerajaan pun kalau tidak stabil, kalau ada perang di Filipina dahulu, di Thailand, tidak ada akan orang datang melabur. Kinabatangan. Saya Siapa ucapkan itu? terima kasih kepada Kinabatangan. Taiping ke Shah Alam ke macam mana? Okey. Lenggung dulu baru itu Shah Alam. Typing. Yang Berhormat, Kinabatangan. Saya tertarik tadi dengan cadangan Kinabatangan supaya dari segi peruntukan wakil rakyat, Sabah dan Sarawak diberi lebih. Saya setuju. Setujukah Kinabatangan sampai masanya kementerian ubah sedikit? Kalau sebelum ini perancangan pembangunan banyak daripada jabatan, agensi kerajaan, apakah Kinabatangan setuju kalau kali ini kerajaan beri peluang wakil-wakil rakyat di kawasan masing-masing tentukan apa projek? Wakil rakyat ini dekat dengan rakyat. Dia tahu apa rakyat susah, dia tahu apa rakyat keluar. Beri peluang kepada wakil rakyat di Sabah, di Sarawak, tentukan projek pembangunan rumah, bekalan air, bekalan elektrik, dan kerajaan pertimbangkan berasal kepada cadangan daripada wakil-wakil rakyat. Apa pandangan Kinabatangan? Lenggung ni memang bijaksana. Dia boleh melihat perkara ini secara saksama. Itu yang kita mau. Sebab yang tahu, yang turun padang ini wakil rakyat. Bukan kaki tangan kerajaan. Kita nampak apa masalah rakyat kita di kawasan dan sebagainya. Jadi ini penting, saya setuju Lenggung. Ya, Salam mungkin setuju juga. Pengerang setuju juga. Silakan insya-Allah. Ya, baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Kinabatangan atas keinsafan yang dizahirkannya kerana menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan dan menghasilkan suasana politik yang tidak stabil. Kerana Kerajaan Perikatan Nasional mempunyai majoriti yang begitu tipis sehingga berlakunya pertukaran kerajaan hanya selepas setahun kemudian. Ya, ini merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab oleh golongan-golongan yang telah lompat dan menjatuhkan kerajaan PH yang dulu ada majoriti yang besar, tetapi apabila berlakunya pengkhianatan, maka ketidakstabilan politik terhasil untuk negara Malaysia hingga sekarang. Saya ucapkan terima kasih kepada Kinabatangan kerana ini adalah merupakan sebab utama mengapa ekonomi negara merudum sehingga hari ini. Minta maaflah kepada dunia dan minta maaflah kepada rakyat atas tindakan khianat yang telah dilakukan. Terima kasih. Dan penyokong pengkhianat yang telah dilakukan. Terima kasih Salam. Terima kasih. Biar saya jawab. Dia ada jawab insya Allah. Ya, saya akan jawab balik lepas ni saya pula. Terima kasih Salam. Salam. Mungkin Salam boleh recall lagi hujah saya. Kita sama. Saya tidak suka orang lompat-lompat. Waktu orang lompat-lompat di Sabah, I am the last man standing yang tidak lompat.
Jadi oleh karena mungkin kerajaan yang lompat-lompat itu, maka sealam pun dalam sana, sealam pun gugur juga. Sebab dia harapan, tinggal harapan. Tidak ada harapan, tidak berhala tuju. Sebab itu kita mau mengadakan pilihan raya, jangan ada lompat-lompat. Dan ahli Parlimen Pengarang pun sedang merangka satu usul, yaitu akta anti lompat parti. Saya memang sukung, saya harap sealam pun sukung. Ya pasti saya sokong. Tapi kalau tak suka ya lompat. Kita tidak mau jangan orang sokong lompat-lompat. mereka. Kalau kita menang, menanglah. Kalau kalah, kalahlah. Apa mau takut? Lawan saja lawan lah. Ya, Betul atau tidak? Setuju, setuju. Jadi saya harap kita semua dalam Dewan ini menyokong akta yang dibawa oleh pengarang untuk kita memastikan politik kita stabil. Kita gentleman. Kalah-kalahlah. Apa-apa. Sebab kalah mungkin ada masalah. Rakyat tidak suka. Jadi kita pastikan negara kita ini, kerajaan kita stabil demi kemakmuran. Untuk memastikan rakyat pun hidup dalam tentram, boleh berniaga, boleh orang penjaga-penjaga kecil boleh membuka gerai-gerai dan sebagainya. Bertua, masa sudah habis. Terima kasih.